الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الناس اتقوا الله ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan azima. Kaum muslimin yang dirahmati Allah sekalian, pertama kali saya berwasiat kepada diri saya dan kepada hadirin Jumaat, dengan sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dengan kita laksanakan perintah takwa inilah kita akan berjaya hidup di dunia yang sementara ini dan akan mendapat bekalan yang berkekalan tidak berputus-putus sampai kepada hari akhirat nanti. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah taala melanjutkan umur kita sampai pada yang kedua daripada 10 Ramadan al-Mubarak, dan kita akan menyambut 10 akhir daripada Ramadan al-Mubarak. Maka tidak asing daripada kita bahawa apabila lalu Ramadan al-Mubarak, nah, di antara perkara yang tidak boleh kita nak lupa atau tidak boleh kita terkepi, sama-sama kita mari memperingatkan diri kita dan keluarga kita dan masyarakat kita dan negara kita bahawa ada satu malam menjadi satu kepentingan, jadi satu kedudukan yang tinggi di sisi kita selaku hamba yang beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu yang dikatakan malam Lailatul Qadar. Alhamdulillah, kalau kita perhati kepada hadis-hadis Nabi SAW, Nabi ada riwayat 2-3 kelaktan hadis. Satunya, man qama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Dan yang kedua, Nabi SAW ada cerita bahawa man qama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Dan hadis yang tiga ialah man qama Lailatul Qadr ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Satunya berarti siapa yang puasa di tengah hari dengan yakin iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala di atas junjungan perintah mendapat balasan di sisi Allah taala, maka natijah yang terakhir akan diampun Allah taala akan dosa. Itu puasa yang kita dah puasa setiap hari yang sampai kita duduk sekali ni. Yang keduanya iaitu man qama Ramadan, orang yang bangun berdiri pada waktu malam. Nabi royak juga. Nah, lek syahri Nabi royak kata puasa, dan lek malam Nabi menggalak kepada kita qama bangun berdiri malam, dari arti kata kita beribadat, berqiyamul lail atau kita salat tarawih beramai-ramai di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Akhir natijahnya ialah Nabi kata ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Allah Ta'ala akan ampun dosa juga. Dan yang tiga, riwayat Bukhari Muslim juga kata man qama Lailatul Qadr, siapa yang bangun berdiri malam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, sama ada dengan qiyamul lail atau salat tarawih atau doa atau baca Quran atau apa-apa segala ibadat yang boleh taqarrub diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih juga. Jadi tiga-tiga ibadat, nah itu akhirnya ialah pada malam Lailatul Qadar. Oleh itu, kalau kita lalu masa dengan kita tak mari mengingati, walaupun setengah boleh jadi ada panggil maklumat-maklumat, tapi kita mari tazkir
atau yang lalai-lalai kita pakat mari zikra supaya kita mengingati semula kata pentingnya pada malam tersebut. Hingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dengan secara totok, bukan secara sini-sini dak. Bahkan ialah beberapa kali yang dicerita Allah Taala kepada kita. Termasuknya hak sini-sini nah dengan bahawa diturun padanya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Maknanya kita siang hari kita berpuasa, nah maka dengan kita terima satu perintah iaitu dikatakan siyam fardu kepada kita, dan pada waktu malam iaitu kita adanya Al-Quran dengan kita qamat. Berarti kedua-duanya kita kena hipun, iaitu dengan kita berpuasa dan kita kapit dengan kita bangun semaya dengan kita mendengar akan Al-Quran pada waktu malam. Ini ayat kata, nah HP dua tu tak boleh kita mengasingkan di antara satu yang lain. Kalau adanya puasa, makanya ada Al-Quran. Dan adanya Al-Quran itu yang terutamanya pada Ramadan Mubarak. Dan tidak cukup lagi sekadar Allah Ta'ala rakyat syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Quran. Allah Ta'ala rakyat pula Quran yang diturunkan padanya pada bulan Ramadan itu ada satu malam yang Allah Ta'ala caklek pula ayat kata inna anzalna fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam yang sangat barakat. Masya Allah. Jadi Allah Ta'ala rakyat dah Ramadan, Allah Ta'ala ada Quran, tapi dia ditujukan pula dengan secara total bahawa Quran turun padanya yang ada keberkat malam yang sangat barakat. Keberkatan ni semua sebab kata cakap barakat semuanya kita ayat tu ini maunya kita nak keberkatan. Tapi keberkatan yang ada di sungguh-sungguhnya duk mana? Nah Allah Ta'ala royak sudah kata iaitu turun padanya Al-Quran pada saat malam yang sangat barakat. Berarti Al-Quran ada dalamnya keberkatan yang tidak boleh kita nak tanding dengan keberkatan mana-mana yang kita duk baca, yang kita duduk buat, yang kita duk tunduk, kecuali kepada keberkatan Al-Quran. Dan tak pandai lagi Allah Subhanahu wa taala royak kata malam sangat barakat turunnya Al-Quran. Allah Ta'ala royak pula dengan secara panggil terus terang, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turun Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Inilah menjadi suatu perkara yang tinggi dan agung dan mulia dan kedudukan yang tidak boleh kita nak tanding dengan malam mana-mana di atas yang Allah Ta'ala jadi langit dan bumi. Hingga ulama-ulama menceritakan bahawa kalau kita nak tengok malam-malam yang paling afdal di dalam setahun itu malam mana, maka ulama menjawabkan bahawa malam yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada semua malam-malam yang Allah jadikan ialah malam Lailatul Qadar. Kalau nak banding hari-hari yang mana paling afdalnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kalau nak kira daripada hari-hari yang jadi sehari iaitu hari Arafah. Ayat kata kita alhamdulillah bersyukur banyak-banyak kata kita hidup padanya, iaitu ada malam Lailatul Qadar. Sebab tu pada 10 akhir ini Rasulullah sallallahu alaihi banyak mari doa kepada kita sahabat-sahabat doa kita kata kana sallallahu alaihi wasallam yajtahidu ma la yajtahidu ghairahu. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi bersungguhnya amal ibadat tidak ada yang mana dia bersungguh lebih pada malam-malam yang akhir daripada surah Ramadan. Sebab tu kalau kita nak jadi umat Nabi yang sebenar, maka kita tengoklah kepada apa yang Nabi buat dan sahabat-sahabat Nabi doayak mari kepada kita tentang apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalaulah nak lebih jelas lagi bagi orang-orang yang berasa tak ada masa yang beralasan begitu ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam royak taharrau lailatul qadar fi ashril awakhir la siyama fi witrin. Adalah kamu itu rebut dan cari bersungguh-sungguh malam Lailatul Qadar itu pada 10 akhir. Tetapi kalau nak tikebo biasanya tak kajing mana iaitu mencari pada malam-malam yang tak cukup bu. Dan Rasulullah sallallahu bukan sekadar kata dia itu menggalak dengan cara umum dak kepada umat manusia, bahkan orang dekat dengan dia. Kana sallallahu alaihi wasallam istaiqadha ay qadha ahlahu, menggerakkan ahli-ahli dia. Ini kadang-kadang kita dapati bahawa kita kuat sore kita ya.
Tapi ahli keluarga kita, anak kita tak ada tahu kok mana. Terutamanya dunia moden ni, anak-anak kita tu duk bucu mana, kita duk bucu mana. Kita kita sore ni satu perkara yang perlu pada kita menjadi satu peringatan juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadha ahla, mana mengambil peduli dengan cara panggil rapat kepada ahli-ahli. Kalau kita dapat ilmu-ilmu atau dapat pengajaran, kita jangan milik saudara kita kena sebarkan apa yang kita dapat, terutama belia-belia yang berada pada Ramadan al-Mubarak. Basyadza mi'zarahu, dan dia tu bersungguh dalam mengikatkan celana dia. Dia kata main-main tak. Sebab tu bagi manusia yang cerdik, bagi manusia yang ada fikir yang waras, dia tengok pada apa yang dicontoh oleh Nabi SAW, maka dia berebut akan perkara tersebut, kerana tidak ada pada yang lain kecuali pada malam-malam yang terakhir ini. Sebab tu orang yang tidak rebut masa ini berarti orang itu cara hidup nego dia tak pandai. Kita dapati bahawa dunia sekarang ni Masya Allah, nah, perniagaan yang kita tak bayar, turun sikit sahaja. Nah, atau kerja tak ada pakai kedai, tak ada pakai apa, tapi boleh banyak dengan online dan sebagainya. Tapi yang Allah Ta'ala online kepada kita tu lebih banyak pada tu lagi. Oleh itu janganlah kita mensia-siakan masa-masa yang Allah Ta'ala beruai kepada kita, supaya kita tergolong daripada orang yang cerdik. Banyak orang bodoh-bodoh, banyak orang yang ada fikiran tapi tak ada nampak cerdik betul ni, duk cerdik betul lain. Sesungguh orang cerdik benda dunia dengan siapa, lepas peluang hak cerdik di akhirat. Itulah sebodoh-bodoh manusia yang Allah Ta'ala kata ulaika humul khasirun, itulah orang yang paling rugi. Itulah yang paling, walau kamu nampak kata dia laba lah, Masya Allah, baru boleh puasa ni tak tahulah, menego mak tabak tak tahu boleh banyak mana. Hingga siapa tak sempat nak buat ibadat-ibadat yang Rasulullah SAW menggalakkan kepada kita. Nah, bukan sekadar kata laba sikit, lipat ganda, turun 10,000 boleh buat 300,000. Alhamdulillah, kita puji alhamdulillah. Tapi dalam waktu sama janganlah kita lalaikan apa yang disunnah oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, nak kita jadi umat yang agung. Itu satu peringatan. Kaum ahli Jumaat yang dikasihi Allah sekalian, maka kita kembali, kenapakah boleh dinamakan malam tersebut dengan malam Lailatul Qadar? Sesungguhnya ulama mari dioyak pada kita bahawa nama Lailatul Qadar itu iaitu malam-malam yang Allah menentukan nasib kita, rezeki kita, dan segala rancangan-rancangan yang Allah menentu pada azali lagi dalam Lauh Mahfuz, bahawa sianu itu begini, siatu itu begini, orang itu hidup lagu ni, orang hidup celaka, orang hidup rezeki, orang itu sesak, orang itu fakir. Allah telah menentukan dalam panggil Lauh Mahfuz. Maka itulah Allah Ta'ala royak kepada malaikat dia, catatlah kamu malaikat kerja kamu. Maka takdir, panggil takdir daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu sangat perlu kita minta doa kepada Allah Ta'ala tu. La yaruddu al-qada illa doa. Apabila kita berdoa dengan adanya doa yang baik, maka Allah Ta'ala akan beri pada kita, walau telah menentu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan qada tu, qada mubram dan qada sebagainya, tapi dengan sebab kita berdoa maka ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu Nabi dan Allah Ta'ala doa ayat sama. Nah, dengan perkara tersebut, terutama pada Ramadan. Jadi ayat kata malam Lailatul Qadar, malam yang ditakdir Allah Ta'ala akan segala takdir hamba-hamba dia. Suruh malaikat tu mari tengok orang itu bagaimana, orang ini bagaimana. Dan yang kedua mengatakan bahawa boleh nama Lailatul Qadar itu kerana sempitnya dunia ini dipenuhi oleh para malaikat-malaikat, hanya kita tak nampak. Sesungguhnya dunia pada malam Lailatul Qadar itu dipenuhi oleh para malaikat. Banyak mana para malaikat? Menurut satu riwayat kata kana adadahu aksar minal hasa. Sesungguh bilangan-bilangan malaikat-malaikat yang turun di atas bumi itu lebih banyak daripada bilangan anak-anak batu yang kecil-kecil. Allahu Akbar. Anak batu di atas dunia tak kira dalam patak laut mana anak batu belaka banyak. Kita duk dengar hadis Nabi riwayat kata malaikat duk tawaf 70,000 di Baitul Ma'mur hari-hari. Malaikat tu tak ada apa? Tak ada marilah. Hak tawaf 70,000 tak marilah. Hak lain pula. Berulai-ulai kata hak tulah 70,000 sehari. Pas ni tu habis. Tanazzalul malaikatu waruh, turun oleh segala malaikat-malaikat. Ya ayat ada dengan umum, tak ada ayat kata bilangnya. Pas dia buat banding pula nak budak kita nampak kata bilangnya banyak. Tapi bagi kita orang tak nampak situ. Apabila malaikat tu turun, bukan malaikat duk saja. Malaikat tu berdoa bersama-sama orang yang berdoa. Sama ada tu imam berdoa, sama kita berdoa pada waktu malam yang kita berdoa akhir, maka malaikat amin amin sebab dia turun. Maka telah tentu bahawa malaikat la ya'sunallah, orang yang tak pernah deraka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dia turut perintah Allah Subhanahu, apa lagi tak terima doa. Sebab tu rasanya rugi
bagi orang yang rugi dan laba bagi yang laba. Nah, tu no ayat kata takdirnya. Nah, sepiknya dunia yang luas sebab malaikat turun padanya. Malaikat hak yang tak pernah turun habis. Nah, di atas dunia. Dengan sebab apa? Dengan sebab adanya pada malam Lailatul Qadar itu. Oleh itu dan kata setengahnya iaitu takdir Allah Taala tu tinggi sangat. Nama lain tu kerana takdir tu manzilah dia tinggi, kedudukan dia tinggi, pelabur dia tu banyak. Qama Lailatul Qadar ghufira lahu, tak tahu kata banyak mana diampunkan. Maka di situ katanya ialah nama Lailatul Qadar. Sebab tu nama apa-apa pun kita tahu kata kelebihan yang ada padanya. Tidak boleh kita nak tanding dengan mana-mana yang kita duk tahu daripada kelebihan pada malam-malam orang ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala kata, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Kenapakah diturunkan ayat ini? Kenapakah boleh jadi cok-cong ayat ini dengan majalah tentu tak ada boleh jadi sini-sini? Maka sebagai satu jawab sebagai riwayat oleh Ibnu Jarir dalam tafsir dia kata sesungguhnya umat-umat Nabi dulu itu riwayat daripada As-Sayuti dan Dul Mansur dia kata sesungguhnya diberi lihat akan umur umat Nabi dulu itu sangat panjangnya mereka itu dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ikut senjata untuk berjuang ke jalan Allah Taala beribu tahun. Maka apabila Nabi tengok kepada umat Nabi dia ialah di antara 63 sahaja, sikit kalau nak banding, maka merasa ia duka cita. Itu sifat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia tengok kata umat dia yang tak ada memberi satu perkara yang lebih segi pahala dengan umat Nabi dulu lalulah, rasa duka cita. Azizun alaikum bima anitum, dia rasa susah Nabi. Nah, dengan umat dia kalau dah tak boleh perkara molek-molek. Itu tabiat Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya umat dia dapat benda yang molek-molek, benda camaran, benda yang agung, benda yang pahala besar. Maka Allah Taala turun ayat ini. Setengah kata Bani Israel itu beribadat beribu tahun. Tidak namakan orang abid pada zaman dulu, kecuali orang itu beribadat beribu tahun baru nama abid. Lepas tu kita nak abad 1000 tahun lagu mana? Umur kita 63. Hak ada 63 pun cabut-cabut mari tidur, cabut mari kerja, tak ada tinggal apa stay. Tinggal oleh 10 tahun lalu hak umat ibadat. Tu pun ada waktu tak waktu. Maka amat sedikit. Lalu Allah Taala tu kata, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dilebihkan kedudukan di si pahala, maka Allah Taala tanya pula. Buat soalan kepada manusia, Nabi SAW supaya mereka itu jadi telitah kata benda ni lagu mana besar ke kecil. Wa ma adraka ma lailatul, adakah kamu tahu gapo dia Lailatul Qadar itu? Nah, lebih secara mana, tinggi secara mana, besar secara mana rahmat dia. Maka Allah Taala jawab dengan cara soalan yang ditanya dia juga. Dia kata Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya siapa-siapa yang beribadat berbetul pada malam Lailatul Qadar diganakan daripada bulan-bulan yang lain 1000 bulan tu lebih hak ni lagi satu malam. Mudah-mudah bahasa kita. Dan siapa yang melakukan amal ibadat satu malam berbetul dengan malam Lailatul Qadar, maka dilebihkan daripada orang beramal pada bulan lain 1000 bulan. Bahkan lebih pada tu khairun lagi, lebih pada tu lagi. Lepas tu kalau orang yang otak waras bagaimana dia nak tinggal? Taruh orang bagi hak botol bagi tu kita wasa habis gas dah. Nah, 3000 kok, 2000 kok tu kita pergi pagi hari dah. Tak ada berhenti-berhenti, dah ada nak ambil benda hak 1200 hak manusia. Tapi Allah Taala tu tak kena kecek. Tak kena balik. Nilai si Allah Subhanahu wa taala indallahi ajrun azim. Sungguhnya pahala-pahala dan ganjaran pahala si Allah Taala maksud. Sesiapa yang beramal berbetul pada malam Lailatul Qadar, sesungguhnya dilebihkan daripada beramal pada bulan dengan 1000 bulan. Pas nak ulama mari duk bila-bila 1000 bulan banyak mana? Kata 83 tahun 4 bulan. Satu malam. Turun sekut tapi boleh 80,300 kok. Atau mudah-mudah kita buat banding-banding ni. Pas siapa tak seh? Sesungguhnya dia tak lepas kuih, tak tidur dah. Sebab tu tidak syak lah bahawa di kalangan masyarakat kita apabila dia nak pada Lailatul Qadar itu, maka dia pergi duk bucu mana-mana, duk tengok air tu baik betul mana. Sebab dia tahu bahawa Allah Ta'ala wajak dia baca Quran Lailatul Qadar, dia pergi tengok kata air nak tubik bucu mana. Kita nusuk, terutama kita pada waktu kecil-kecil dulu, orang tua ayat Lailatul Qadar, kita pergi nusuk ke tepi panggil tembok mana, nanti tengok air tubik mana, air kolah mana ke, atau air panggil tubik lah pasu mana ke, telaga mana, kita pun
pakak meriuh kata Masya Allah kita boleh Lailatul Qadar. Sesungguhnya faham lagu tu ialah tak ada dari yang dinas oleh Nabi SAW. Sesungguh apa dinas oleh Nabi, dia kata mujtahidu, mu kena bersungguh pada malam-malam witir. Tak ada ayat tu tengok air sini dah. Dah kita kata dunia maju, tak ada lah. Ada lagi dia panggil dunia yang maju dah tu, hamba Allah Taala kecek daripada orang ada ilmu duk royak, tapi duk masih ada situ. Orang kata perkara ini masih humbang, masih tercetuh, masih duk tumbuh dalam jiwa manusia tu, tak putus-putus. Walaupun kita tak ada nafi kata boleh jadi Allah Taala nak uji pada orang itu, tapi bukan sifat kita lagu Tuhan Nabi tak ada suruh. Kalau Allah Taala nak uji masa ikut dia lah. Tapi kita nak hidup situ bukanlah hak kita, kerana Nabi tak ada ajar. Hanya Nabi kata takifu ada kerana solat takafa summa takafa zawjatahu, dia iktikaf tak ada cara nak uji boleh pada Lailatul Qadar dengan bahawa Rasulullah SAW beriktikaf dalam masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bagi kita seru kepada umat Islam, sama ada di mana-mana sahaja pun janganlah kita jadi macam orang yang tidak mengetahui. Kadang-kadang dusta sahaja, kadang-kadang dusta. Dia dusta dusta dirayak-rayak maka jadi. Memanglah dengan mulut ke mulut jadi sungguh dah. Padahal apabila kita yang kenyataan itu adalah kau dusta, itu tak patutlah kita membesar-besarkan. Itu di antara kesalahan-kesalahan perkara yang berlaku dalam umat kita. Dan semua itu pada akhirnya kita nak ayat kata semua sakut dengan Quran belaka. Sebab tu kita kena agung, kita kena puja, kita kena mentinggikan segala-galanya dalam hidup kita. Sama ada baca kita, sama ada ngaji kita, sama ada tadabbur kita, sama ada kita beri sumbangan, sesungguhnya tidak ada yang paling tinggi kecuali dengan Al-Quranul Karim. Kita tengok kata bulan Ramadan Sayyidus Syuhur. Kenapa disebut Allah Ta'ala Quran? Kerana Quran Syahr Ramadan alladzi unzila fil Quran. Kenapa ditentukan pada Lailatul Qadar itu malam ini? Karena turun padanya Al-Quran, dilebihkan pahala. Kenapa dinamakan malam itu malam mubarakah? Karena turun padanya Al-Quran. Dia kata mana-mana orang panggil perkara yang ada hubung dengan Quran. Boleh maka jadi mulia. Hatta bumi Mekah, turun di Mekah maka jadi mulia. Dan Madinah kan Nabi itu patibat Quran maka jadi mulia Madinah Munawwarah. Semua sakut dan malam yang turun pada digelarkan malam yang barakah. Apatah lagi kalau kita boleh hidup kita dengan khairukum man ta'allama, sebaik-baik kamu ialah orang yang ada hubung dengan Quran, belajar dan mengajar. Sebab tu kita ada dalam hidup kita walaupun kita ngaji apa-apa pun sesungguhnya Quran jangan kita ketepikan. Kita menjadi panggil ilmu segala ilmu, guru segala guru. Dan ikutlah Nabi di mana-mana seruhan pada pegang etikad kita, dan pegang kita kembalilah kepada Al-Quranul Karim sebagai kitab hidayah. Janganlah kita falsafah yang boleh menarikkan kepada jalan yang tak betul. Itulah kita nak ayat kata marilah sama-sama semua tu mari ialah terhenti kepada kepentingan kita di atas hidup Al-Quran hingga sampai Ramadan. Begitu juga Lailatul Qadar, begitu juga malam barakat itu bersakut dengan oleh itu. Marilah kita sama-sama bersungguh beribadat pada Lailatul Qadar, dan kita bahawa kita berdoa dan apa-apa sahaja yang boleh kita laksana pada malam-malam tersebut kita buatlah. Dan kita tirulah apa yang contoh oleh Nabi kita sallallahu alaihi, itu jalan berjaya, itu jalan selamat, itu jalan boleh nak terjadi bekalan yang berkekalan, yang tidak ada lagi bekalan yang paling baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, terutamanya pada malam-malam yang terakhir ini. Bersungguhlah, berikhlaslah supaya masuklah hak Nabi kita sebut kata man qama ramadhana imanan wa ihtisaban lailatul qadar. Orang yang bangun iaitu berdiri malam pada malam Lailatul Qadar, maka akhirnya akan kita dihapus dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang menguntungkan kepada kita. Apabila tidak ada dosa maka kita selamatlah, karena satu hari nanti kita akan ditimbang amalan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila dosa ada maka kita tak lepas daripada siksa Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dengan sebab kita ambil peluang yang baik ini, buat sikit tapi boleh banyak, maka dikurniakan berganda-ganda di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, bukan di sisi manusia dah. Itulah kita harap kesemuanya daripada kaum muslimin dan muslimat seluruh alam ini, dengan kita mengingati Lailatul Qadar itulah supaya menjadi bekalan yang utama dalam hidup kita pada 10 akhir daripada Ramadan. Aqulu qawli hadza wa sallallahu alazim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirul ibad.
Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sedemikian yang mulia, yaitu satu pesanan Nabi SAW, siwa kamu untuk diberi lihat alamat-alamat atau tidak kamu diberi lihat alamat-alamat Lailatul Qadar, maka boleh kamu berdoa sama-sama. Pada malam-malam Ramadan ini, apabila kamu diberi lihat akan panggil alamat dia atau tidak diberi lihat. Sungguh diajar oleh Nabi SAW kepada Siti Aisyah, banyaklah kamu doa-doa ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna atau fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa wa anni ila akhirih. Dan satu laginya, walaupun kita wa amma banyak, baca Quran banyak, berdoa banyak, kita ingat bahawa satu ketika Nabi SAW keluar daripada masjid dia, maka ayat kata pada malam esok, pada malam lusa boleh jadi ada dalam tempat, akan tentu malam mana-mana tiba-tiba terlihat di kalangan mereka yang duduk di masjid itu ada perbalahan pertangkaran. Maka bahawa Nabi tengok hal keadaan yang berlaku lagu tu, dilupa oleh Allah Ta'ala akan Nabi. Nabi ayat sungguh aku tumpik saat ni ayat kata nak berlaku malam Lailatul Qadar pada malam tu, tapi tengok fakir muda berbalah jadi lupa. Maka kamu carilah malam mana-mana sebelah akhir ni, sungguhnya ada pada tak ada ayat malam mana-mana ada. Satu rahmat juga kepada kita. Tapi ayat kata janganlah kita tu masya-Allah membesarkan hak sunat-sunat, tapi perbalahan silaturahim tu kita mengetepikan, mengutamakan yang sunat tapi mengetepikan yang wajib. Ini suatu kesalahan besar dalam kita Ramadan atau lain pada Ramadan. Masya-Allah sunat banyak. Tak bernak banyak tapi lekat hotel tak bayar. Itu satu perkara yang jinayah besar. Oleh itu marilah kita beringat pada masa-masa ini supaya kita terhubung pada redha dengan yang wajib dan redha juga dengan kalau kita mengerjakan sunat. Qala Allah Ta'ala inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma qul muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina bi hidayatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarrifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna al jannata daras salam bi syarratil ufran. Allahumma inna na'udzu biridhaka min saqatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi thana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma inna 'abiduk banu ima'ik nasiyatina biyadik madin fina hukmun adlun fina qada'uk nas'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaibi indak an taj'ala al-qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa minhaja hayatina wa syafi'an lana yawmal qiyamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah innallaha ya'muru 'adli ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi 'alakum la'allakum tadhakkarun. Aqimis shalah.